Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita dikejutkan dengan satu kenyataan terbaru daripada pemimpin tertinggi UMNO, iaitu timbalan presidennya sendiri, yang pasti ini akan membawa banyak perubahan, membawa banyak lagi mungkin persepsi, spekulasi terbaru. Dan kemungkinan ini juga yang paling ditakuti oleh Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ditakuti bermakna bukan saja tidak suka, tetapi yang paling tidak sesuai mungkin untuk Anwar. Tetapi ini boleh berlaku. Apa yang terjadi adalah Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, atau dikenali sebagai Tok Mat Hassan, telah mengeluarkan kenyataan yang amat mengejutkan, serius, dan ini perlu dipandang dengan betul oleh Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin. Kata dalam kenyataan, kata Tok Mat dalam kenyataan itu excuse me, kami BN menerima keputusan rakyat yang menolak BN, maka kami ini tak ada kuasa untuk menumbuhkan kerajaan, katanya. Tambahnya, saya cadangkan biarlah PN dan PH bergabung tubuh kerajaan sebab mereka mendapat bilangan nombor undi yang lebih tinggi. BN bersedia untuk menjadi pembangkang yang bertanggungjawab sebagai check and balance kerajaan baru, katanya. Walau bagaimanapun, jika bantuan kami diperlukan dalam waktu peralihan pasca UPRU ini, kami tetap sedia untuk menyumbang kepada pembuka bicara yang ikhlas dan terbuka, katanya. Kalau masih tak dapat juga tubuh kerajaan, tolong jangan salahkan kami. Ini hasil daripada proses yang demokratik untuk memulangkan mandat kepada rakyat. Kami hanya menghormati keputusan itu, katanya. Semoga Malaysia sentiasa berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah daripada kenyataan daripada Tok Mat Hassan, iaitu timbalan Presiden UMNO. Baik, kalau ini terjadi, makna kata memang UMNO ada bayangan untuk menarik sokongan kepada Anwar Ibrahim. Kalau betul-betul mereka pernah mau menyokong Anwar Ibrahim. Tapi kalau tidak, memang besar kemungkinan Anwar Ibrahim tidak akan disokong oleh Barisan Nasional UMNO. Tetapi kalau begitu, sekiranya Anwar Ibrahim bersetuju untuk bergabung dengan PN, barulah selesai kebelut politik Malaysia ini. Kalau tidak, politik Malaysia ini pasti akan masih lagi tidak stabil dan akan tergantung selama lama-lama. Harap-harap hari ini kerajaan baru dapat diumumkan, kerana tidak baik untuk negara Malaysia tanpa kerajaan, atau tanpa ada menteri yang bertugas dengan kuasa, dengan tugas yang sebenar. Jadi pada pendapat saya, bagus juga, ada juga kebaikan ini kalau Pakatan Harapan bergabung dengan Perikatan Nasional, supaya diorang punya harapan yang menjadikan kerajaan stabil boleh jadi realiti. Persoalannya ialah siapa jadi Perdana Menteri. Kalau terjadinya gabungan di antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, persoalan besar ialah siapa jadi Perdana Menteri. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ini yang baru kita terima ya. Tiba-tiba saja Tok Mat Hassan kata lebih baik Perikatan Harapan dan Perikatan Nasional bergabung. Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional bergabung untuk bentuk kerajaan. Ada kebaikannya lah, memang betul lah. Sebab nombor pun makin besar dan tidak ada mudah dengan tergugat. Tidak senang untuk tergugat sebab nombor dia besar lah. Nombor dia besar. Tapi masalah paling besar, masalah yang timbul daripada kalau Perikatan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan, ialah siapa jadi Perdana Menteri.
siapa yang bakal jadi Perdana Menteri. Tapi kalau saya punya pendapat, kalau Pakatan Harapan gabung dengan Perikatan Nasional, kita hormatilah, hormati yang namanya number. Jadi siapa yang banyak sokongan, paling banyak majority, dia sepatutnya jadi Perdana Menteri. Jadi makna kata, pada pendapat saya, kalau Perikatan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan, yang layak untuk jadi Perdana Menteri adalah Anwar Ibrahim. Kerana apa? Kerana dia dapat banyak kerusi berbanding dengan Perikatan Nasional. Cuma saja mungkin boleh banyakkan timbalan Perdana Menteri. Lepas tu menteri-menteri pun akan dibuat kota yang seadil-adilnya untuk kedua-dua parti politik, gabungan parti politik ini. Okey, jadi apa pendapat kamu? Adakah patut untuk Pakatan Harapan bergabung dengan Perikatan Nasional? Kalau mereka tidak bergabung, siapa yang bentuk kerajaan? Tidak ada. Jadi akan terjadikah kerajaan campuran? Itu memang mengejutkanlah kalau terjadi. Memang mengejutkan kalau terjadi, dan ini pertama kali berlaku di Malaysia, iaitu parlimen tergantung. Tidak cukup majoriti untuk membentuk 2/3 ataupun majoriti mudah di parlimen. Okey, Tok Mahatasan kata UMNO sedia untuk menjadi pembangkang yang kuat, pembangkang yang kuat untuk semak dan imbang parlimen Malaysia, kerajaan baru Malaysia. Tapi betulkah mereka ini akan menjadi pembangkang yang bagus, ataupun kita risau kalau tiba-tiba berlaku lagi kejadian di mana mula-mula jadi pembangkang, sekejap jadi pembangkang, jadi sudah kerajaan balik. Jadi apa pendapat kamu? Bagaimana kamu punya pengharapan kali ini? Adakah Anwar Ibrahim patut jadi PM atau Muhyiddin Yassin yang jadi PM? Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, memang pening nih. Harap-harap seperti yang diumumkan sebelum jam 2 petang hari ini, Agung akan mendapat semua senarai nama, membuat sedikit kajian, dan akhirnya Baginda akan memanggil bekal Perdana Menteri yang akan meneraji kerajaan Malaysia selama sekurang-kurangnya 5 tahun atau satu penggal lah. Saya pun tidak pasti apa yang terjadi seterusnya kalau tidak ada, masih belum ada majority, masih belum boleh bentuk kerajaan. Kita pun bingung apalah berjadi nanti. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.